Okey, okey, okey. Okey. Boleh start ah? Sekejap ah. Boleh, boleh, boleh. Okey. Okey, pertama kali saya ingin ucapkan selamat malam kepada semua yang ada dekat live ni. Saya ingin mengucapkan kepada sahabat yang sedang puasa, selamat menjalankan puasa dan selamat berbuka kepada sahabat Muslim. Okey, pada malam ini untuk sebagai tugasan assignment saya, okey, saya akan interview. Kita berbual secara spontan lah, interview salah seorang atlet taekwondo JPSI kita, saudara Lorenzo Lenjau. Okey, saudara Lorenzo Lenjau boleh kenalkan diri secara ringkas lah sebagai atlet taekwondo. Kategori apa, Okey. nama lah. Ringkas je, santai je. Okey, Lorenzo, Secara ringkas ah. okey, boleh. Okey. Okey, terima kasih Spencer Colin kerana uh, menjemput saya untuk sesi assignment Spencer malam ni. So, nama saya Lorenzo Lenjau Tingai. Saya uh, merupakan pelajar semester ke-6 tahun ini dan kini mengambil jurusan TESOL, Teaching English Second Language dan hmm, dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi. So, itu saja dari saya. Spencer? Mantap lah, mantap lah. Hey, ini sahabat saya daripada tingkatan 6 ni. Bukan saya calah orang. Saya tingkatan 6 sampai sekarang kita masih bersahabat. Wakil atlet usi tapi saya tidak mewakili lah. Kita tak wakil atlet. Okey. Sebelum menyertai sejauh mana kan, pernah tak Renzo mengalami kecederaan sebelum ataupun semasa training lah? Boleh dikatakan semasa training? Ataupun sebelum lah, untuk ngengam sebelum, sehari sebelum ataupun seminggu sebelum, pernah tak menerima ataupun injured sebelum competition? Pernah tak? Berdasarkan pengalaman saya baru-barulah juga dalam bulan lepas, kalau ikutkan bulan lepas patutnya game apa masuk untuk taekwondo bagi sukan jenis konteks patutnya ada, tapi akibat masa tu lagi belum tu kan, kita semua berhadapan dengan lagipun pandemik COVID-19 ni. So kami punya acara terpaksa dibatalkan lah. So first masa tu adalah bulan, tak silap saya bulan 3. Okay, dalam bulan 3 tu first merasa kecederaan yang uh, dia boleh dikatakan sederhana, sebab kecederaan masa tu berlaku kerana yalah sebagai atlet kalau berbulan tidak menjalankan, taklah juga berbulan, boleh dikatakan 2 tahun lah. Wah, Sebab last saya terlibat dengan sukan taekwondo ni pada semester ketiga kalau tak silap. Ketiga ataupun kedua? Ketiga lah. So akibat berehat selama 2 tahun, 2 tahun berehat, kecederaan berlaku apabila latihan, kita mula balik latihan ataupun terms orang sport science guna kebolehbalikan. So boleh balik. apabila semasa proses kebolehbalikan tu, kebanyakan, bukan saya seorang lah, kebanyakan atlet, bukan sekadar atlet taekwondo, atlet yang lain juga akan mengalami kecederaan, tapi kecederaan bergantung kepada intensiti masing-masing lah. So bagi saya masa tu, sebab intensiti, walaupun intensiti dia tinggi dan mengejut, saya letakkan intensiti masa tu masih dalam intensiti sederhana, sebab kecederaan yang saya lalui tidaklah terlalu berat. Yang pasti, uh, kecederaan yang saya alami adalah bahagian tangan, uh, bagian sendi, otot, dan yang paling utama untuk atlet taekwondo, bahagian kaki. So bagian kaki yang otot yang paling berasa masa tu adalah, terasa sakit adalah otot bahagian betis. Betis. Wah, Sebab melakukan
Yalah, satu melakukan banyak jenis tendangan jenis ring. Uh, Sebab dia nak recover balik. So kami terpaksa buat tendangan jenis ringan, ada yang berat. Ikut level masing-masing. Cuma secara berperingkat lah. Dan untuk kecederaan, uh, sebelum itu pun awal-awal mula latihan. Tapi selepas kami hadap injury tu, cara kami hadap pun injury tu kami hadap dengan selepas training heavy-heavy tu hari hujung minggu lah. Ada masa Sabtu, ada masa Ahad kami akan mandi ais dekat Mariti. Okay. Itu saja dari saya. Okay, nice. Itu sebelum training kan? Ya, sebelum ini. Kecederaan sebelum training. Okay, kita nak tahu juga semasa training pula, semasa competition, semasa pertandingan. Apakah kecederaan yang pernah Lorenzo rasa lah semasa pertandingan? Okay, silakan Lorenzo. Kecederaan. Berdasarkan soalan Spencer tadi lah, kecederaan yang saya alami semasa pertandingan seperti biasa, overstretch. Overstretch ni berlaku apabila saya menggunakan beban yang saya lakukan semasa melakukan tendangan menyebabkan saya punya otot bahagian hamstring tertarik, tapi overstretch dia tidak sampai mendatangkan koyak lah, cuma dapat rasa sakit ya. And satu lagi kecederaan ringan iaitu lebam. Lebam tu memang normal lah untuk sukan kontak. Betul. Okay. Stretching, itu sajalah yang saya dapat itu. Sebab kecederaan yang boleh berlaku pun kebanyakan lebam sajalah. Lebam dengan tu sebab sukan taekwondo dia masih apply ataupun guna guard yang melindungi kulit atlet daripada terkoyak ataupun terluka secara terbuka. So kebanyakan luka dia jenis luka macam luka dalaman lah. Lebih kepada seperti yang saya kata tadi, lebam. Endoma. Maksudnya endoma lah, banyak cederaan endoma. Kita kalau dalam bidang rehab, kita panggil itu endoma. Okay, cederaan lebam. Ya, berbagai warna lah cederaan lebam ni. Okay, Lorenzo. Okay. Saya nak Lorenzo rate lah cederaan Lorenzo yang paling sakit. Lorenzo sakit. Rasa 1 hingga 10 berapa? Paling sakit. Mungkin paling sakit yang saya pernah rasa 8. Itu pun bukan pada masa zaman universiti ni lah. Zaman yang saya rasa kecederaan paling teruk zaman saya di sekolah menengah. Sebab kecederaan yang berlaku apabila masa pertandingan, ini pun kerana kontak daripada pihak lawan. So pihak lawan apabila dia melepaskan satu serangan yang agak berat, memang dia punya efek tu sebab kontak dari kulit ke kaki seorang atlet taekwondo apabila dia melepaskan tendangan ataupun turning kick, kalau kena dekat mana-mana individu, dia punya rasa sakit tu masa tu saya tak sempat nak block and terkena bahagian pinggang. Walaupun tendangan itu valid untuk sukan taekwondo, cuma dia tak berapa valid kalau dia tendang bawah pinggang, tapi masa tu dia tendang bahagian pinggang. So dia ada mata di situ, cuma yang mengalami kesakitan teruk masa tu saya lah. Terpaksa match terpaksa diberhentikan dalam masa seminit lebih sebab saya terpaksa berehat masa tu sebab dia punya rasa sakit tu. Atlet yang pernah rasa kena tendangan dan tak sempat blok dia dapat rasa. Dah rating masa tu 7 lah, 7/10. 7/10. 7/10. Masih boleh berdiri, cuma rasa sakit dia memang meninggalkan kesan.
Oh, Ya. dia okey. Dari sudut psikologi lah. Psikologi. Okey, saya mudahkan soalan lah. Mudahkan soalan. Adakah cederaan tu mengganggu psikologi Lorenzo untuk menyertai pertandingan tu semula ataupun dia orang kata tiba-tiba orang yang injured ni dia tiba-tiba dia rasa lebih semangat ataupun dia macam sedikit trauma lah. Apakah feeling Lorenzo selepas injured tu? Feeling saya selepas mengalami kecederaan masa tu tak mengganggu saya punya psikologi sebab ya psikologi saya sebab saya memang ada dalam diri saya jiwa jiwa nak teruskan apa berlawan. So sebab saya sebab saya dibesarkan dalam keluarga yang surrounding saya ataupun persekitaran saya kebanyakan bukan atlet lah, kebanyakan surrounding saya lebih uh, expose dengan taekwondo. So injury masa tu adalah perkara biasa bagi saya, dan bagi saya juga kalau injury itu berlaku sebab taekwondo, saya perlu hadap injury itu, teruskan. Sebab injury itu adalah salah satu proses bagi saya untuk terus berkembang. Daripada saya, kalau saya stop terus, saya takkan terus berkembang sampai saya sekarang ni masuk opsi. Even saya masuk opsi pun saya teruskan saya punya minat dalam taekwondo. Itu saya dari saya. Okay. Terima kasih Lorenzo. Sesi kita tak panjang pun. Ni sahabat saya daripada sekolah menengah ni guys. Okay. Sesi dia ni untuk saja melengkapkan assignment lah. Ni semasa sekat lah nanti. Okay. Alright. Okay, terima kasih kerana sudi bersama saya untuk dalam temu ramah tentang atlet yang pernah mengalami injury, terutamanya dalam bidang, kita spesifikkan dalam sukan lah, combat sport lah. Lorenzo lebih kepada combat sport kalau silap kan. Kan ada kategori, betul. Okay, terima kasih Lorenzo. Itu saja daripada saya untuk Lorenzo. Dari kesimpulannya, saya nampak tadi dari sebenarnya kaitan soalan saya, sebab saya temu ramah ni adalah ingin melihat psikologi Lorenzo sebagai atlet sebelum dan selepas pertandingan. Saya nampak tadi cederaan tadi tidak mengganggu Lorenzo. Dari segi psikologi memang tidak mengganggu Lorenzo sebab Lorenzo cakap benda tu dah biasa berlaku. Okey, itu yang saya nampak lah. Betul tak Lorenzo? Betul. Ya, betul. Okey, setakat ini memang tak ada, sebab sebelum ini ada atlet yang pernah menyatakan bukan ada atlet, dia bekas atlet. Seorang cerita dia bekas atlet. Lepas dia injured tu, dia terus berhenti. Sebab keadaan tu memang traumatik lah orang kata. Sebab tak bukan ACL memang traumatik lah. Mungkin faktor cederaan yang sangat tinggi, ACL tu dia terpaksa lah menghentikan dia daripada pertandingan ataupun dia memang trauma lah. ACL tu tak boleh nak kata apa. ACL memang cederaan utama lah dalam sukan, mana-mana sukan. Combat sport ni ada juga ACL, combat sport memang lah. Tapi endoma salah satu memang utama lah. Endoma ni concussion, sukan sport. Kalau larian ACL boleh utama ke main point of the injury lah. Kalau dah injury ACL tu automatic prestasi down. Kalau tak down pun diorang berhenti pada jadi atlet. Banyakkan macam tu lah. Saya tengok macam tu. Okay Rezo, ada apa soalan ke? Dia tak ada apa. Okay, thank you. Ada soalan. Okay, terima kasih Rezo. Jumpa lagi anda di sana bersama saya. Wah, tiba. Alright. Thank you Rezo. Alright, selamat malam.